والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا. Alhamdulillah, malam ni kita masih dapat meneruskan kuliah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Perbincangan kita telah sampai ke 125. Malam ni kita akan sambung tafsir yang lepas lah, iaitu ayat ke 126. 126 cuba tengok dulu muka surat. Serupa ke tidak ni? 146. Kita tengok ayat dulu. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Ini malam ni kita akan mula daripada situ. Sebab baru ni kita dah baca dah, tak ada perhabis ya. 126 dah. 126 ni duduk pada muka surat 148. Dan kenangilah ketika Ibrahim berdoa, oh Tuhanku, jadikanlah negeri ini, maksudnya Mekah ini, sebuah negeri yang aman sentosa. Rabbi ij'al hadha baladan amina, dan kurniakanlah kepada penduduknya rezeki yang mewah dari segala jenis buah-buahan. Warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir, yaitu kepada golongan mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Qala wa man kafara, Allah menjawab bila Nabi Ibrahim minta tu, Allah jawab wa man kafara, dan kepada orang kafir, orang yang kafir itu pun aku kurniakan juga sedikit nikmat kesenangan, yakni sementara. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma adtarruhu ila azabin nar, kemudian aku seretkannya ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kita tengok dulu ayat ke 126 ni. Di sini ada beberapa nota di sini ya. Ada beberapa nota di sini. Yang pertamanya, ij'al hadha baladan amina. Itu doa Nabi Ibrahim. Jadikanlah negeri ini sebuah negeri yang aman sentosa. Kita ada nokta 206. Allah menerima doa Nabi Ibrahim itu. Bila Nabi Ibrahim doa itu, Rabbi ja'al hadha baladan amina, dan seterusnya tadi. Dan ia dinyatakan di dalam 2 ayat di bawah ini. Mana bukti Allah terima doa Nabi Ibrahim itu? Kita nak tengok dalam Quran juga. Sebab tafsir kita ni, tafsir Quran dengan Quran ni kena cari dalam Quran jugalah. Di mana? Di sini. Di dalam ayat ini. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara
fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini bukti bahawa doa Nabi Ibrahim tadi, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ni wa man dakhalahu kana amina. Sebut. Jadikanlah negeri ini sebuah negeri yang aman sentosa. Jadi di sini ada maqam Ibrahim apa disebut tu. Di masjid tu lah. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah maqam Nabi Ibrahim. Dan sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia. Aman tenteramlah dia. Wa man dakhalahu, masuk ke negeri itu, kana amina, aman tenteramlah dia. Jadi tadi Nabi Ibrahim minta kan baladan aminah tadi. Ni Tuhan bagilah. Lepas tu ada tanda-tanda pula pengasas dia di situ. Tanda-tanda pula di situ, iaitu maqam Ibrahim. Nabi Ibrahim duduk bina Baitullah tu, duduk atas tu lah, batu tu. Batu tu sampai sekarang pun disimpan oleh manusia, boleh kita tengok. Bukan zaman Nabi kita. Zaman Nabi kita pun 100, 1000 abad ke-15 dah ni. 1400 tahun lebih dah. Nabi Ibrahim dulu lagi, Nabi Musa berapa ribu tahun dah dengan Nabi kita. Atas lagi, masih lagi duduk kekal. Hak duduk kekal tu duduk mana? Duduk situ. Tempat hak Nabi Ibrahim doa tu. Tak ada kita tengok dalam dunia ni sesuatu yang betul-betul terjamin macam tu. Ini pun termasuk dalam mukjizat Nabi Ibrahim juga. Peninggalan dia tu ada tempat dia duduk buat apa nama ni, Baitullah dulu dengan anak dia Ismail. Naik atas batu tu buat kerja lah. Gitu cerita dia berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jadi maqam Ibrahim jangan kita sekali-kali terkeliru pula nak pakai kata maqam tu maknanya kubur pula. Sebab bahasa kita ada juga guna lagu tu. Maqam misalnya dia guna maqam diraja, maqam pahlawan. Itu bukan batu gitu dok tu, mana kubur, perkuburan. Ada pun riwayat-riwayat hak banyak sebut beribu orang Nabi duduk di dalam masjid tu, kubur dia. Tak betul. Itu mengarut semua. Itu semua palsu semua. Tak boleh jadi asas. Dan dikatakan Nabi Ismail itu duduk dekat hijir Ismail, itu semua karut semua. Tak ada riwayat yang sahih berkenaan dengan kubur-kubur mereka. Tak ada. Kalaulah betul lah ramai kita mau Nabi duduk sekitar tu, seperti mana dalam riwayat palsu lah, riwayat palsu. Nescaya orang duduk bina, buat bina kata sekeliling tu bukan main, buat konkrit dia dalam tanah. Nabi-Nabi mengikut hadis-hadis, jasad dia tu, mayat dia tu tak repuk. Bapa tak pernah jumpa. Sementara orang duduk korek tak ada. Sekeliling rata duduk buat tu. Daripada hak dulu tidak sekemalan ni buat, tak pernah orang jumpa. Itu membuktikan cerita-cerita tu karut semua tu. Sebab itulah tak ada di dalam hadis-hadis yang sahih, tak ada benda tu. Apalagi nak sebut dalam Quran. Jadi jangan kelirulah bila kata maqam Ibrahim ni bukan maksudnya kubur Nabi Ibrahim. Boleh kau buat kuburiyun tu. Buat kubur dia kata tengok. Sebab dia kata dalam masjid boleh ada kubur. Tu tengok tu. Masjid Nabi ada kubur Nabi. Masjidil Haram ni berapa ribu orang Nabi. Itu semua karut semua. Bagi saya lah ada di masjid Nabi tu kubur Nabi, kalau katakanlah dia tidak jadi masjid dah tu kubur suku, kawasan suku, tak ada siapa dia duduk semaya situ. Asalnya rumah Rasulullah SAW. Kemudian apabila dibesar jadi paksalah kena besar lagi lah. Itu bagi kita lah sepatutnya kita orang Islam berbangga. Sebab apa, walaupun kubur Nabi duduk situ tak jadi pemujaan terhadap kubur. Nak ayatnya
Hebat orang Islam. Pegang sungguh amanah Nabi. Jaga jangan sampai kubur-kubur Nabi itu disembah, dipuja. Tak ada berlaku sampai sekarang ni. Itu menunjukkan orang Islam itu kekal dengan tauhid. Itu buktinya. Padahal betapa sayang mereka kepada Nabi. Tak terkira sayang. Tapi tak ada pemujaan seperti itu. Tuhan jaga. Tuhan jaga daripada dulu lagi. Tuhan jaga. Itu nak bukti hak tu, nak bukti yang kita kata kita ni pembawa panji-panji tauhid. Apa bukti? Bukti je tengok je. Masjid semua menghadap kepada kiblat. Tak ada menghadap tu. Tak ada tumpu tuju situ, tak ada. Dan dijaga dengan baik sehingga tidak ada berlaku pemujaan terhadap kubur tu. Kalau ada pun di negeri lain lah, jauh-jauh. Sebab kita pun berambakanlah, mitahkanlah kan. Dengan pihak berkuasa agama tak benar benda lagu tu. Tak benar. Tidak direstui. Ada pun nusuk-nusuk. Kalau ada pun negeri-negeri yang tidak terkawal lah. Negeri-negeri yang tidak terkawal. Apa buat kubur-kubur didakwa tu wali tu dipuja. Tu ada. Tapi bukan direstui, dipersetujui oleh ulama-ulama, sentiasa ditentang, sentiasa diperingatkan tentang benda tu. Jadi kena ingatlah. Jadi maqam Ibrahim di sini bukan itu maksudnya. Bukan itu. Lepas tu nak beri kekal ni kenangan Nabi Ibrahim ni. Hak dia buat walillahi 'alan nasi hajjul bait. Baitullah ni kalau nak kiranya masjid dia tu, Kaabah tu pas segi gitu, tak ada menarik lah kalau nak kira. Tapi cuba tengok mana ramai orang yang pergi situ dengan orang pergi lain. Lepas tu cara orang pergi tu lagu mana cara orang pergi. Bukan pergi bergala, suka tak. Jadi insaf, mendalam sangat masuk ke dalam jiwa tu, menangis-nangis pergi situ. Tu lagu ingat ke Tuhan, kau ingat ke Tuhan, bukan kau lalai. Jadi Tuhan sinilah ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji. Dalam Qurannya duduk sinilah ayat dia. Man istata'a ilaihi sabila, iaitu kepada sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Hak mampu boleh pergi, tu wajib. Hak tidak mampu tak wajib. Lepas tu tak apalah. Ini bukti Allah menerima Nabi Ibrahim yang kita baca tadi. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya kita baca tadi tu. Memang kalau kita pergi lah ni jangan sampai itu lagi tu. Hak Nabi Ibrahim doa tu boleh tengok segala buah ada dalam dunia ni sampai situ. Sebab apa orang Islam ada 100 dunia buat pergi. Ni wagi berkat doa Nabi Ibrahim. Padahal dia situ sendiri tu tak ada tumbuh apa-apa kalau nak kira. Buah kemah ada lah, buah kemah sikit-sikit tu. Lain-lain tu mari daripada luar. Mari daripada berkat doa Nabi Ibrahim tu boleh tengok. Berkat. Ikutlah ke mana-mana pun sebab kita kata selama mana orang tua kita daripada zaman penjajah sampai merdeka baru yang sekat-sekat ada supermarket je baru kenalnya buah avocado buah apa dia kiwi, nak buah kiwi baru aku mana-mana pun ada juga boleh makan juga. Makmur lah kira banyak lagi negara ni sampai Kelang ni tak siapa benda-benda tu. Kita ke mana-mana siapa ada nikmat Tuhan lah tu, satu kelebihan lah tu. Kena beli tu, kena beli belaka tapi boleh nak merasa tak ada tempat kita tu banyak dah memang subur tak ada. Kalau nak ada sini orang dunia orang Moktan tu memang lah. Banyak dah sampai musim dia kan. Ni dak ni dia doa boleh tengok benda tu. Itulah nampak keberkatan Nabi Ibrahim ni. Hebat dia tu. Memang orang yang dipilih oleh Allah. Lepas tu kita baca sini. Jumpa dah ke tu? Apa ni? Hudzaifah. Baca-baca ayat tu. Ini bukti doa Nabi Ibrahim tu diterima dah. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Baca sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Bermaksud, dan tidakkah mereka melihat dan memerhatikan bahawa kami telah menjadikan Mekah negeri mereka tanah suci yang dihormati lagi aman, sedang orang-orang ramai yang tinggal dalam daerah-daerah di sekeliling mereka sentiasa diculik, yakni ditawan atau dibunuh. Oleh itu, patutkah mereka percaya kepada perkara yang salah dan kufur ingkar akan nikmat-nikmat Allah? Ini bukti juga ni. Aman damai. Tadi kan ada orang Nabi Ibrahim. Tidakkah mereka melihat, perhati gak molek, bahawa kami telah menjadikan mana Mekah tu lah haraman aminah, tanah haram. Tanah haram tu apa makna? Tanah suci. Yang kita panggil tanah suci Mekah. Itulah tanah suci haram. Aminah, itu sifat dia. Nabi Ibrahim doa dalam ayat 1-2 yang kita baca tadi. Sini Tuhan sebut. Padahal yang sekeliling dia tu, zaman berzaman tak ada aman. Tak ada aman. Tak selamat orang nak berjalan. Tak selamat. Orang-orang perempuan seorang mau kena colek, kena tak boleh lah, tak aman. Cuba kita tengok. Kawasan tu orang kafir hak teruk sembah macam-macam berhala tu pun tak berani buat. Dalam tanah haram tu dia jaga juga ke mana-mana. Tanah haram, ada juga bulan haram, tak perat. Padahal kaki perat lah, tak boleh hidup tak perat. Dia jaga tu. Ni semua mari mana? Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim. Biar kita tahu sejarah tu. Orang ramai dicolek di sekeliling. Oleh itu patutkah mereka percaya kepada perkara yang salah dan kufur ingkar akan nikmat Allah? Mana Tuhan nak suruh mikir orang kafir sama Nabi tu. Tengok kan? Negeri yang kamu duduk ni lagu mana begitu hormat, terhormat, Ummul Qura. Kalau pergi mana-mana kayak demo orang mana, kita ni orang ummi. Hormat sangat. Bukan ummi tu buta huruf. Ummi tu mana? Ummul Qura, orang Mekah. Sebut orang Mekah tu orang hormat selalu. Cuba tengok. Lepas tu aman duduk situ tu aman. Tak ada apa-apa. Pahalan ni, orang duduk kata Wahabi ni pengganah ni kan, Wahabi ni bunuh orang. Tak tahulah, kita pun tak payah juga dah. Ni Tuhan suruh orang kafir tengok. Kita Islam tengoklah, tengok. Bila mati jangan kisah nak, bila kena bunuh, bila kena kosek kau orang, kena buat nyayang kau orang, kena jetik telinga je kau. Tak ada semua tu. Haraman aminah, memang aman sungguh. Terutama kalau ni lagi lah boleh tengok. Jadi karuk duk takut bayar-bayar je ni. Duk skos-skos takut penggandah lah. Boleh ke demo ni ke habis dah. Tak suruh cara lah kita sini ni. Tak tahu mana ada dah nu. Tu padahal kau paling aman. Dunia akui. Dunia akui. Di negeri-negeri lain dalam masa 5 minit apa jenayah berlaku. Sana tak ada. Biarlah kita kata mundur. Tidak mundur, maju. Maju, Tuhan beri rezeki, kaya raya. Itu berkat. Bila ni, walaupun tak ada tumbuhan, tak ada kayu, tak ada apa pun, kaya raya lebih pada negeri lain. Rakyat dia tenang. Tenang. Cuba tengok kan. Jangan duduk tuduh, tak tuduh pasal. Tak kena dalam itu. Hak Tuhan raya, dia hak Tuhan raya. Apa tengok sendiri lah. Aman ke tidak? Mana aman dekat tempat lain? Gitu. Tak sedut cerita. Ni dulu takut akan datang. Ni Malaysia ni kalau jadi Wahabi lah ke mana? Takut lah. Macam di ugut budak-budak dah. Orang-orang tua tak kerti tu dah. Dia menakut-nakutkan budak-budak hatu-hatu. Takut. Habis jadi sakit jiwa budak-budak dah. Padahal tak tahu ke apa. Tak sedut cara lah kita tak tahu mana lagi ni. Apa ada dah. Tengok tu. Gak boleh ada. Gak boleh ada. Jadi ni semua ni menolak semua tu. Tuhan raya dah aman. Siapa dia buat ni? Doa Nabi Ibrahim. Betul lah. Orang-orang boleh duduk di tempat yang aman begitu. Tak apa, kita pergi 207 pula ni. Dan kurniakanlah kepada penduduknya rezeki yang mewah dari segala jenis buah-buahan, iaitu kepada golongan mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nabi Ibrahim minta gitu. Nabi Ibrahim pun beringat dah. Sebab apa? Dalam ayat sebelum pada ni kita baca dah,
wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya, kita baca sebelum pada ni Nabi Ibrahim pun minta, qala wa min dhurriyyati, minta Nabi zuriat aku boleh ketek lagu tu jadi pemimpin. Nak Tuhan kata la yanalu ahdiz zalimin, tak leh orang zalim, tak leh walaupun zuriatmu pun zuriatmu tak leh orang zalim pun. Pangkat Nabi ni, pangkat Rasul ni mulia sangat. Tidaklah kata kalau keturunanmu tak jadi belaka selalu. Situ Nabi Ibrahim beringat. Sekali ni dia minta untuk orang Islam saja. Pulak dah. Dia tak minta dah untuk semua zuriat dia. Untuk orang beriman dan percaya kepada Allah dan hari kemudian. Allah tegur pula. Ni orang kafir pun boleh juga. Pulak dah. Dia takut dah sebelum pada ni Tuhan tegur dah. Tak termasuk belaka, beriman saja. Hak ni pula tidak beriman saja, Tuhan raya. Mana Nabi-Nabi pun dia tidak tahu hak Tuhan raya. Hak dia tahu begini, hak ni termasuk orang kafir, hak ni tak termasuk orang kafir. Habis saja sih. Baik, kita tengok ada nota 207. Daripada ayat-ayat yang lalu, Nabi Ibrahim mungkin memahami bahawa segala kelebihan dan keistimewaan yang tersebut hanyalah untuk orang-orang mukmin sahaja. Kerana itulah beliau berdoa untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian sahaja. Padahal sebenarnya bukan begitu. Sini tidak gitu. Kerana itulah Allah menjawab doanya itu dengan berfirman, dan kepada orang kafir pun aku kurniakan juga sedikit nikmat kesenangan yang sementara. Tapi orang kafir untuk sementara setakat dalam dunia yang paling tinggi pun. Orang kafir tak aku bui. Sebab apa? Sifat Ar-Rahman aku tu. Sifat Ar-Rahman tu meliputi semua rahmat dia tu. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Tu aku akan builah sebentar sikit. Di akhir ayat ke-126 ini untuk menyatakan perkara yang sama juga Allah berfirman. Jadi Quran ni kan dia bukan setepak nak ayat sesat perkara. Sebab tu kita kena tengok juga lain. Sebab itulah memang dalam pengajian Islam ni hak paling sempurnanya. Sebab tu mana-mana daripada sampai itu lagi. Kalau cuba baca sejarah imam-imam besar, budak tu jangan hafal Quran dulu. Sistem kita ni jalan lainnya kan. Sistem kita ni melukis lah, buat kotu goni lah dah. Ketika tadika lagi dah. Buat katung, buat kotu goni, lepas cerita-cerita tak apa-apa pengaruh dah. Tapi kalau kita tengok pendidikan Islam asal Quran dulu. Sebab tu senang. Kalau nak kerja ni misalnya tafsir Quran dengan Quran mudah kepada orang hafal Quran. Sebab dia akan ingat sini. Dia akan dapat lah. Kalau hafal Quran saja tu payah juga, tak faham kan? Sebab dia kena ngaji pula. Kalau ngaji pula, ngapa Quran lagi, ngaji pula. Lagi mudah. Nampak sana? Sini. Cuba tengok sini. Lah ni kalau hak tidak ngapa Quran pun dia banyak juga membantu. Dia dengan adanya kamus Quran orang panggil. Atau indeks Al-Quran. Kita boleh tengok sini, boleh cari. Hak tidak ngapa Quran pun dalam bab ni mana ayat-ayat mana. Boleh cari. Itu memudahkanlah. Hak zaman dulu tak ada. Benda-benda tu baru ada zaman ni. Zaman komputer ni terutamanya. Kalau dulu ada sedua gitu dah tak ada banyak. Lah ni kan bercambah-cambah untuk membantu kita. Misalnya cara ke Tanah Haram, ada berapa tempat? Ni Baitullah ada berapa tempat ada kait dengan dia. Kita boleh cari. Membantulah. Kau mana-mana boleh tak boleh lawan hafal Quran juga. Tapi jangan hafal Quran sajalah. Sebab dia kata tak boleh berhenti hafal Quran saja. Sebagai peringatan lah, saya nak bagi peringatan kepada sama-sama kita untuk kemajuan bersama-sama. Janganlah duduk asyik orang kata syok duduk buka kelas Quran situ, kelas ngapa Quran sini. Kena fikir juga lepas tu lagu mana. Sebab apa jadi nyanyi juga sial kalau ngapa Quran saja dia tetap kosong. Lah keberkatan Quran itu memang ada, tapi hak sepatutnya dapat ambil manfaat banyak daripada hafal Quran itu tak dapat. Tu rugi situ.
Sebab tu dia kena sambung ngaji. Dia kata kena ada fikir pula. Lepas pada tu lagu mana? Untuk seterusnya. Barulah bermakna, barulah budak-budak tak bila dia tua nanti dia akan berasa Allah syukur kepada Tuhan. Aku ni termasuk dalam orang terpilih ni kira. Sebab apa? Baca Quran faham belaka. Bukan semua orang faham bukan semua orang. Dah lah boleh ngapa Quran itu satu rahmat dah, nikmat dah, kelebihan dah Tuhan beri. Lepas tu kalau faham pula. Sebab tu dia tak sempurna. Jangan duduk ralik orang kata syok duduk buat kelas ngapa Quran saja. Jangan. Kena fikir juga lepas tu lah ke mana budak-budak ni seterusnya. Barulah dia akan bersyukur akan datang. Kalau tidak, kadang-kadang dia rasa payah nak letak diri dia tu, nak letak mana. Tak tahu nak buat kerja. Padahalnya kalau orang yang kena gaya, tak ada nak buat kerja. Banyaknya kerja yang kena buat, hak boleh dibuat. Tapi kadang-kadang hak ngaji agama boleh tak tahu nak buat apa. Tu tak kena dah tu. Ada hak tak kena dah tu. Kan dah kutu tu. Untuk menyatakan perkara yang sama juga. Perkara yang sama, maknanya Allah ni dalam dunia ni dia beri juga ke orang kafir. Bukan beri kepada orang Islam sahaja. Mana buktinya? Nabi Ibrahim tadi ayat 126 tu. Ni kita boleh tengok firman Allah di dalam surah Al-Isra berikut. Baca Hudzaifah. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Bermaksud kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, yakni golongan kafir dan golongan Islam, kami hulurkan kepada mereka sebahagian dari pemberian Tuhanmu, wahai Muhammad, dan tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat dari sesiapa pun. Maknanya ni dapat berlaku ni. Selagi dalam dunia dapatlah tu. Tetapi akhirat berkekalan, tak ada penghujung dia. Memang mewah sungguh, tak ada batas dia. Itu untuk orang-orang beriman saja. Itulah kelebihan orang beriman. Kemudian 208 ni duduk mana ni? Dan kepada orang yang kafir pun aku kurniakan juga sedikit nikmat, kesenangan, yakni yang sementara. Jadi 208. Di dunia ini sesuai dengan sifat rububiyahku. Sebab apa dalam dunia ni Tuhan beri juga kepada orang kafir? Sebab dia Rabb. Rububiyah tu. Pamari hak lah ni duduk sibuk balah kini pula dah. Sibuk dah. Tauhid rububiyah dah. Tauhid Wahabi, Allah Wahabi belakalah dah. Buat kata Tuhan ada banyak pahala ke Muhammad bin Abdul Wahab, tak ada pasal-pasal. Dia kalau kita tengok tak ada mana kerja dia. Nak kata mengarai banyak, kau hebat-hebat, kau orang buat raja kada. Kita tahu, orang-orang berilmu tahu. Kita ada banyak, ramai lagi orang hebat lagi. Ulama-ulama dari segi mengarai. Tapi Tuhan beri berkat dia tu. Dalam negara dia tu, sabit dengan dia, pahala ni hidup. Tu jasa dia besar tu. Lepas pada tu dia duduk ajar tu. Dia duduk bawa, duduk kemah hak salaf tu. Rububiyah, uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Dia mari tauhid Trinity pula dah. Padahal dalam Quran ni ada waktu jauh tinggal tu tak kenal aliran salaf tu sampai begitu malangnya. Nak khalaf lah gila, tak ada jadi masalah. Lah gila, tak ada apa. Tapi jangan sampai buta kayu gitu dah. Terhadap akidah salaf ni, akidah iman kita dulu. Sampai kita kata Trinity. Berat tu. Hak kata tu pula tu peti tu pula tu. Kesianlah. Maka dia tak tahu. Padahal baca dalam Fatihah tu ada dah tauhid ni. Hak panggil tauhid 3 tu. Surah terakhir, surah An-Nas ada ketiga-tiga. Apa masalahnya? Tak ada masalah. Dan kalau kita faham sifat 20 tu, walaupun hak teratur lagu tu tak ada dalam Quran, tapi isi dia tu ada. Serupa juga hak ni. Sepatutnya boleh terima juga lah hak ni. Walaupun orang kemudian susun tu. Tapi dari segi isi tu ada dah.
Misalnya, apa yang Tuhan beri juga ke orang kafir, tidak beri kepada orang Islam saja. Sebab nak menyatakan sifat rububiyah dia tu. Kalau kita tak kerti rububiyah tu, gapo lah ke mana? Ketinggalan dalam kita. Itu akibatnya. Sebab tu kena ya kita suruh buka fikiran tu. Jangan duduk taksub dengan aliran tu. Kadang-kadang ada pada aliran orang, kadang-kadang lebih baik kita tak nampak je. Kita tak nampak. Oh itu hak tinggi-tinggi. Hak mudah je, hak mudah. Kadang-kadang kita suruh kita makan nasi dia kenyal kan. Muka kita orang Melayu tak kenyal makan roti. Jangan duduk nyahu gitu. Nu tengok nak makan roti ni besar-besar gitu, besar lagi pada kita, nelai lagi pada kita, makan roti. Dia tak berhati, dia kena makan nasi, dia kena roti juga. Kena tengok kata dari kacamata orang lain tu. Jangan duduk tengok kita saja. Ini serupa pun, serupa tu je. Kadang-kadang kita dah buka, kita dah biasa tu, kita rasa sedap tu, tak tahu banyak lagi kurang orang lain. Kurang orang lain. Bahkan banyak perkara lah. Banyak perkara bahaya tu pula. Dalam keadaan tertentu tu nasi tu, roti tu tidak pula. Dengan sebab itu jangan duk judge orang. Tengok kat dulu, tengok dulu. Bukan adik-adik kita, dia pun rujuk Quran juga. Rujuk Quran juga. Misalnya Allah berfirman, duk mana rububiyah dalam tahwid. Baca ni. Apa dia Mutaifah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermaksud segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Rabb ni apa dia? Rububiyah tu mahir daripada Rabb tu lah. Macam mana kita kata tak ada dalam Quran? Bercanggah dengan Islam pula. Pelik tu. Bahkan hak sifat 20 tu ke dia lagi. Hak ni dulu lagi. Dulu lagi. Sebelum ada sifat 20, orang dah pegang mana? Pegang ni. Rabbil Alamin tu. Rabb tu Tuhan. Sifat dia tu, sifat dia. Rububiyah apa? Kenapa dia rububiyah? Kalau kita tak ngaji cara dia, tak tahu pula. Tu ruginya. Jadi kita nak buka, nak ngaji hak dia lah, ngaji sebab dia larangnya. Kita dalam kawasan ni ngaji juga Jawharatul Tauhid tu. Jawharatul Tauhid tu ngaji. Apa ni akidah Asy'ariyah tu ngaji. Tapi kita tak ngaji itu saja. Takut jadi seperti ni lah. Jumpa dah rububiyah tapi tak tahu mana. Padahal kita nak baca semua dalam Fatihah Rabbil Alamin. Apa makna Rabb tu? Apa makna Rabb? Situ tak faham. Padahalnya Rabb tu lah. Bila ada sifat tu lah, dia tak kira kafir ke apa semua boleh berlaku. Tu sifat tu lah. Sebab tu jadi orang kafir pun boleh mewah. Orang kafir kadang-kadang lebih kaya lagi daripada orang Islam dunia. Walaupun nampak banyak pun, jutawan ke billionaire, sikit je tu baru nak banding dengan akhirat. Jadi tak ada berasa banyak dia boleh lebih pada kita. Tak ada. Fa umatti'uhu qalila. Tadi kita baca dah. Aku akan beri sementara sikit je ke dia. Tuhan bayar dah. Rububiyah dia. Hak banyaknya untuk orang mukmin di akhirat besok. Ni Rabb tu rububiyah lah tu. Tidak nanti sebut rububiyah. Sebab tu lah kena ngaji. Kalau ngaji tahulah sifat dia rububiyah. Jadi Allah ilah. Sifat dia uluhiyah. Tu je. Lagu tu pun jadi masalah. Lepas tu bila apa nama ni ngucap tu terjemah molek pula. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Mai mana layak disembah? Mai mana? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah. Mai mana? Tuhan saja lah. Apa kata yang layak disembah tu mai mana? Uluhiyah lah tu. Orang ngaji dia faham selalu. Uluhiyah di mana Tuhan yang layak disembah hanya satu saja. Itu tauhid uluhiyah orang panggil. Tak boleh dah sembah dah orang lain, tak boleh dah puja dah orang lain. Dalam kita mengucap pun kita kata dah ilah. Kita tidak kata la rabba illallah dah. Kita kata la ilaha illallah kan? Duduk mengerti tu faham boleh ke? Duduk mengerti. Lepas tu bila terjemah, tiada Tuhan yang layak disembah. Tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah. Ada orang sembah tu banyak, berhala tu berhala, tapi tidak sebenar tu.
tidak layak disembah sebenarnya. Itu sifat uluhiyah. Itulah benarnya orang kan apa yang nak gitu mo dia kata tidak Islam bercanggah dengan ahli sunnah. Pelik tu. Inilah akibat kalau kita tak buka. Ngaji tu tertutup. Lagu tu jadi akibat dia. Benda basic sangat. 209. Dan kenangilah ketika Ibrahim membina tapak-tapak asas Baitullah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah, kenanglah ketika Ibrahim membina tapak-tapak asas Baitullah. Hak Baitullah orang duduk tawaf semua, tak berhenti. Ada semua musim Covid ada juga. Walaupun senggar-senggar kita tengok kan, jarak. Ada semacam. Duduk keliling Kaabah tu. Mana ada dalam dunia ni sampai gitu mau. Kita tu habis dah tengok. Setara musim Covid tu pun tak sunyi juga. Ada semacam. Dah boleh dalam ni tak kira sembah-sembah lah pulanya. Sebab skala dah lah. Jadi lebih. Jadi siapa dia letak asas tu? Apa yang gitu mau jadi? Nak suruh kita make it. Apa? Ni kerja bukan orang biasa ni. Inilah panggil kerja utusan Allah. Barulah dia jadi gitu. Kalau orang biasa ni kita tengok tak lama habis lenyap. Berhenti sekatu ialah kerja dia. Kalau orang biasa lagi tu kan sedang molek mati tu habis tak ada orang kenal, nak cucu sendiri pun tak sebut, tak kenal dah. Nak kenal ke apa? Tak ada benda hak buat. Nabi Ibrahim nampak gitu je. Bukan benda hak dia tinggal, bukan benda, bukan harta, bukan negara, tetapi pengaruh dia tu lebih daripada seorang raja, seorang pemimpin, seorang presiden. Tak ada orang buat lagu tu. Peninggalan dia ni. Baik, kita tengok 209. Di sini disebutkan bahawa tapak-tapak asas itulah, asas Baitullah itu telah dibina oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Di dalam surah Al-Hajj Allah menjelaskan bahawa tapak Baitullah itu telah ditentukan oleh Allah sendiri tempatnya kepada Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim buat situ tu dia mana-mana dia ke? Kau lagu mana? Apa Quran kata? Quran kata lagu mana? Saat ni dia kata Nabi Ibrahim letak asas. Siapa dia suruh? Dia letak situ. Dia duduk negeri lain, jauh dia duduk. Duduk Palestin, pakai Iraq, pakai Mesir, dia kata apa situ? Dan situlah hak jadi siapa kelen. Tak ada setara tu. Barulah nampak kehebatan dia tu. Barulah nampak mukjizat tu. Kalau tempat tu memang makmur dah, maju dah, tempat tumpuan orang dah, kita kata memang lah tu muka tempat maju dah, orang dah pergi semua dah, pelancong, tumpuan pelancong kita kata. Ni tak ada satu, kosong, pada pasir, air pun tak ada. Lepas tu kan anak dia masa kecil kan, kita dah tahu dah tu Nabi Ismail tu air Zam-Zam tu tubik. Akan pelik juga tu. Di tanah pada pasir tak ada air, sekeliling tak ada, tak tahu mana air. Cakap gali pendak gitu je. Tak tubik air, tiba-tiba air banyak gitu, mesti di mana-mana. Tidak berkat gitu. Pada waktu yang tarik, marilah sekarang mana-mana tak kering. Pelik tu. Nak rayaknya sumber kalau dah tu habui. Tempat hak tak ada air pun dia boleh. Tempat hak jahil tu teruk semua arak tu. Semua arak jahiliah zaman Nabi tu pun. Dengan ada mari Nabi SAW, dia berubah jadi lagu. Tu nak rayaknya kerja tu Di dalam surah Al-Hajj Allah menjelaskan bahawa tapak Baitullah itu telah ditentukan oleh Allah sendiri tempatnya kepada Ibrahim. Lihat firman Allah berkenaan di bawah ini. Baca. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Bermaksud, dan ingatlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah
untuk membinanya. Lalu kami berfirman kepadanya, janganlah kau sekutukan sesuatu pun denganku, dan bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah ini, untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang berdiri dan yang rukuk serta yang sujud, yakni mengerjakan sembahyang. Lepas tu hak sebut dalam ayat ni kan betul ke tidak? Kita boleh tengok ke tidak? Siapa kala ni duk tengok tu? Siapa kala ni? Itulah orang panggil kerja yang berkat. Kerja yang berkat lah betul lah. Dia berpanjangan. Kau ramai orang ada bukan, kau sikit dah kau ramai. Sebab apa? Sebab Allah tentukan di situ. Allah pilih dah kan. Lepas tu Tuhan suruh. Waktu Tuhan suruh ni, siapa dia yang boleh jaga? Tuhan suruh Nabi Ibrahim. Pernah menyeleweng, bukan tak ada dalam sejarah ni siapa apa di Kaabah tu dikotori oleh puak-puak tidak bertanggungjawab tu lah. Puak-puak tu balas pula dengan Nabi, padahal puak-puak dia juga sama keturunan, sama-sama Quraisy, pak duduk jaga Mekah tu lah juganya. Tapi balas ke dasar ni, siapa Nabi terpaksa keluar daripada Mekah. Siapa begitu mau nak masuk, nak pergi buat ibadat pola hari ketika mereka berkuasa. Tetapi kuasa tu dia tidak kekal. Itu sifat je dalam dunia ni. Jadi bila Nabi pun hak suruh, hak Tuhan suruh Nabi Ibrahim ni, siapa dia boleh buat? Orang Islam lah. Nabi kita lah yang bersih ni. Ini menunjukkan ajaran Nabi Ibrahim itu ajaran tauhid. Dia tidak sesuai dikotori dengan berhala-berhala. Tapi pernahkah tidak berlaku? Pernah. Pernah. Nak ayatnya perjuangan tu susah. Dan Nabi SAW kena susah payah lah. Penat kalah. Nak boleh jadi sempurna ni. Lepas pada tu kan Nabi ijtihad. Nabi ijtihad. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis banyak lah. Dalam hadis-hadis. Tapi oleh kerana kita tidak nak guna hak tu, tak perlu hak tu. Kita tengok sendiri. Mana orang tawaf? Situ tak ada dalam dunia ni tawaf gitu semua. Bebas orang Islam nak pergi tawaf mengikut cara yang betul seperti Nabi Ibrahim ajar. Di mana? Mekah. Orang yang berdiri, yang rokok serta sujud, mana tu? Kalau kita tengok lah ni, ramai begitu, terutamanya kalau bulan puasa semuanya terawih ke apa tu, hidup lah. Hidup. Mana nak lawan setara tu? Tu dia. Tu nak rayaknya berkat peninggalan Nabi Ibrahim itu. 210. Lepas tu wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang Muslim. Muslim dia mari situ. Nabi Ibrahim yang bawa ajaran Hanif tu, apa dia ajaran Hanif? Ajaran Islam lah. Penganutnya orang panggil Muslim. Rabbana waj'alna muslimaini. Tu Nabi Ibrahim doa dengan anak dia Ismail. Wahai Tuhan kami, jadilah kami berdua orang Muslim kepadamu, yang tunduk patuh. Apa makna Muslim? Tunduk patuh kepadamu. Begitu juga dari zuriat kami. Dia mereka minta ni. Jadikanlah mereka umat muslimin kepadamu, umat yang tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami. Bukan sembahyang saja, haji. Orang duduk buat lah ni, hidup tu sampai ke lah ni tu. Wa arina manasikana. Tu doa Nabi Ibrahim. Wa arina manasikana. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat kami. Sini nak buat gapo, sini nak buat gapo, sini nak buat gapo. Lagu mana tu? Dia tunjuk dah. Itu daripada Allah belaka tu. Baik, kita ada nota 210. Kerana Allah di tempat yang lain telah berfirman. Di tempat yang lain pula nak cerita ni semasa buat ibadat haji tu, dia orang buat sesuai dengan ayat ni. Baca apa ni Hudzaifah. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Bermaksud,
Apabila kamu selesai menunaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut-nyebut kebesaran Allah. Bagaimana kamu menyebut-nyebut, yakni membangga-banggakan nenek moyangmu, atau lebih banyak dari itu lagi. Di antara manusia terdapat orang-orang yang hanya berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, sedangkan di akhirat ia tidak mendapat sebarang habuan. Jadi tafsir lagu tu. Jadi minta sama-sama dengan Tuhan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hatta kena minta. Jangan minta dunia saja. Jadi di sini dia sebut dah, bila selesai ibadah haji, maknanya ibadah haji tu ada satu suatu perkara yang lengkap lah ibadat tu. Mula-mula gini, seperti sembahyang lah juga. Startnya gini, lepas tu gini, ada bimbingan. Dalam Quran dia pun sebut benda tu. Dia tidak sebut satu saja. Mansak tidak, manasik tu ada beberapa lah. Sini kena melontar, sini kena tawaf, sini kena bersa'i, misalnya. Itu manasik tu. Dan Tuhan tunjuklah. Kalau kita tengok hadis lagi clear lah. Lagi clear. Lepas tu Nabi Ibrahim doa lagi. Dia minta ibadah haji Tuhan tunjukkan kepada dia. Tuhan suruh dah jaga tempat tu biar bersih, molek, biar aman untuk orang pergi tawaf, untuk orang beribadat. Tu. Lepas tu dia minta pula. Lepas tu Tuhan ada hak Tuhan baiki, kata bukan gitu. Orang-orang kafir pun boleh juga macam tadi. Lepas tu tunjuk pula ibadat yang suruh buat Kaabah ni apa ni? Semata-mata semaya saja kau lah ke mana? Ada lagi rupanya benda lain. Lalu itulah minta tu. Lepas tu dia minta lagi. Sekat zaman dia jaga. Dah. Minta lagi siapa zuriat dia ni, siapa anak cucu dia ni biar ada. Ni hok duduk sini ni makan jadi pemimpin akan datang. Minta secara khusus. Maknanya kita ni pun pengajaran kepada kita, jangan kita ingat hidup kita ni sekat kita. Jangan lagu tu. Orang Islam tidak sesuai. Orang Islam kena fikir jauh. Kalau kita orang biasa pun, kalau Tuhan nak beri anak cucu kita tak tahu yang ke berapa, generasi yang kenal ke yang ketujuh kita tak tahu. Hak hebat mana kita tak tahu. Hak mana-mana hebat kita tengok kemudian tu dululah ke mana tak tahu. Tu nenek dia. Hak Tuhan belaka. Tuhan nak beri mana, nak beri ke siapa, Tuhan belaka. Jadi kena doa. Yang pentingnya doa. Jangan ada rasa sepik sekat kita je. Jangan ada rasa begitu. Tuhan Maha Kaya. Dia jaga daripada dulu sampai ke akan datang, sampai ke kiamat. Jadi dia tahulah kalau kita setara mana ikhlas kitanya. Minta doa dengan dia tu. Seperti Nabi Ibrahim. Cuba tengok. Hak dia minta dengan Nabi Muhammad kita lah. Berapa ribu tahun selepas dia baru nyata. Tidak lapis ke-7 lah tu. Lapis ke berapa? Tuhan Maha Kaya. Kalau tidak kita tak tahu. Kalau tak ada dalam Quran ni, kita tak tahu. Rupanya ini salah satu hasil doa seorang Nabi dulu. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka. Situlah orang situ. Ketika dia minta ni mana? Dekat Kaabah tu lah. Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Yatlu alaihim ayatika. Dan mengajarkan kepada mereka kitab suci, Al-Quran dan hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah. Jadi kitab suci, Al-Kitab tu ke dia? Al-Quran. Al-Hikmah, As-Sunnah. Sunnah. Wa yuzakkihim. Dan membersihkan diri mereka. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Kena sebut sifat-sifat Tuhan tu. Sebut sifat-sifat Tuhan tu. Jadi 211. Tidak tersebut dengan jelas di sini siapakah umat muslimin yang tunduk patuh kepada Allah di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat 128 sebelum ini. Ia hanya disebutkan secara umum sahaja bahawa mereka adalah dari zuriat Nabi Ibrahim dan Ismail.
Demikian juga tidak tersebut dengan jelas di dalam ayat ke-129 ini. Seseorang rasul dari kalangan mereka, rasulan minhum, dari kalangan mereka, yang disebut oleh Nabi Ibrahim dalam doanya itu. Siapa namanya dan apa pula bangsa yang diutuskan seorang rasul dari kalangan mereka itu, semuanya disebutkan dengan lebih. Sini setengah tu yang sebut. Sebab kita kena tengok lain pula. Tak jujuk tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan mereka tu anak cucu dia tu anak cucu Nabi Ismail bangsa Arab. Jelas satu. Lihat ayatnya di bawah ini, di tempat lain. Lebih kurang dengan tu juga, tapi lain sikit. Baca. Hudzaifah. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Bermaksud, dialah yang telah membangkitkan dalam kalangan orang-orang Arab Ummiyin yang berpusat di kota Mekah seorang rasul dari kalangan bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka dari i'tiqad yang sesat, serta mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah, yakni As-Sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelum itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi berdasarkan ayat ini dapat dipastikan bahawa bangsa dari zuriat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang Muslim itu ialah bangsa Arab. Dan seorang rasul dari kalangan mereka pula ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau daripada anak Nabi Ibrahim Ishak tu dah waktu dia Bani Israel. Hak Nabi Ismail ni tak ada orang lain. Kalau hak Bani Israel tu dia ramai pula nabi-nabi celah-celah tu. Jadi kita nak tentu payah. Tapi kalau hak Ismail, lepas pada Ismail ni tak ada orang lain. Nabi kita, dan memang jelas dia tu daripada keturunan Nabi Ismail. Ini adalah suatu yang disepakati, yakni ijma' di kalangan ahli sejarah. Kerana tiada seorang pun rasul yang lain di kalangan mereka selepas Nabi Ismail selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada seorang pun rasul yang diutuskan di Mekah setelah Nabi Ismail selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada pula orang lain yang paling menepati apa yang tersebut di dalam ayat kedua surah Al-Jumu'ah ini selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang membawa kitab suci Al-Quran. Dialah yang mengajarkan ayat-ayat Allah dan sunnahnya. Dialah juga yang telah berjaya mengubah kehidupan dan pribadi bangsa Arab yang sebelumnya bergelumang dalam jahiliyah. Kesimpulannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangsa Arab yang Muslim yang menyambut seruannya itu sebenarnya adalah hasil daripada termakbulnya doa Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam yang tersebut di dalam ayat-ayat di atas. Baru kita nampak berkaitan dia tu. Apa yang pelik sangat tu. Rupanya dia ada kaitan tu. Lepas tu Tuhan beri Nabi Ibrahim doa tu gitu, dia idea dia sendiri je. Ada dah tu Tuhan isyarat ke dia tu. Nabi daripada anak cucu dia. Itulah betul Nabi Ibrahim ni hebatnya daripada dua-dua orang anak dia tu berapa ramai. Hebat-hebat. Walaupun ramai pun Bani Israel tu daripada lawan Nabi kita seorang tadi. Ni seorang tapi tak boleh. Dia lebih lengkap lagi ajaran dia, lebih kemah, dan Tuhan jamin untuk sampai selama-lamanya. Tidak seperti nabi-nabi lain walaupun ramai. Anak cucu Nabi Ishak tu walaupun ramai, dan ramai daripada mereka tu nabi-nabi, rasul-rasul. Adapun Nabi Ismail tak senyap lama. Tu kalau baca dalam surah Yasin tu kan, baca dalam surah Yasin tu, kita akan bertemu lah, tak pernah mereka didapat seorang Nabi lepas pada Nabi Ismail senyap. Tahu-tahu tubik hoksuk sekali. Yang merangkumi ajaran semua tu. Lepas pada tu ni Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi lain pun sebenarnya dah ada sebut tentang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Dan tiada siapa yang bencikan agama Ibrahim
melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sesungguhnya kami telah memilihnya sebagai seorang rasul di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat kelak benar-benar termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu Nabi Ibrahim. Tuhan bagi kenyataan berkenaan dengan dia. Jadi sehingganya ajaran dia tu comel, molek, kemah, rasionalnya, sehingga kalau orang tak terima benci kau agama laku ni ngacau lah tu, orang bodoh diri sendiri, memperbodoh diri sendiri. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tak ada orang yang akan benci, tak suka pada agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sebab apa? Sebab kalau nak baik, tak ada lah terkumpul situ belakang. Nak comel situ dah. Kalau kata tak comel, tak sempurna, memang kita sendiri lah tak berhenti kalau lagu tu je. 211 firman Allah di akhir ayat ini, iaitu dan sesungguhnya kami telah memilihnya. Walaqad istafainahu fid dunya. Walaqad istafainahu fid dunya. Kami telah memilihnya di dunia. Dalam dunia dia seorang yang terpilih. Dan sesungguhnya dia di akhirat kelak benar-benar termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Merupakan illah atau alasan kenapa bodohnya orang yang bencikan millah Nabi Ibrahim. Sebab apa ya Tuhan kata bodoh? Memperbodohkan diri sendiri itu. Sebab itulah. Sebab Tuhan pilih ke tu. Lepas tu dia tu orang-orang baik, pada mau nak menegakkan gap dia, nak gap dia, nak orang jahat kau. Kau nak orang baik. Kalau nak orang baik kan itulah contohnya, itulah ikutannya. Kenapa ia dikatakan memperbodohkan diri sendiri? Kalau pilih, kalau tak molek kan, memanglah. Bagaimanapun tidak disebutkan dengan jelas di sini tentang hakikat millah Ibrahim itu. Apa dia pula millah Ibrahim? Tempat kita ni ada pula ajaran sesat millah Ibrahimiyah pula. Waktu cerita lain, waktu dia ambil peluang, ambil kesempatan guna nama saja. Dia tu tak betul waktu tu. Hak ni hak betul. Millah Ibrahim tu hak mana hak sebenarnya? Dia sebut dalam bentuk millah Ibrahim. Ia tidak lain dan tidak bukan adalah agama Islam berdasarkan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang dinukilkan oleh Allah di dalam Al-Quran atas perintahnya. Lihat firman Allah berkenaan. Baca. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk hidayat oleh Tuhanku ke jalan yang lurus, kepada agama yang tetap teguh, iaitu agama Nabi Ibrahim yang ikhlas, dan tiadalah ia dari orang-orang musyrik. Jadi kalau kita tengok di sini, innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Siratin mustaqim ni apa dia? Agama Islam lah. Dinan qiyamah. Dinan qiyamah. Apa nama ni? Agama yang tetap teguh, kemah. Agama mana tetap teguh? Kalau kita tengok ni, tak ada sekemah Islam. Kemah dari sudut mana pun kalau kita tengok. Millata Ibrahim hanifa. Itu waktu tu millah Ibrahim lah tu. Lepas tu salah satu ciri dia, wa ma kana minal musyrikin. Hak lain-lain tu dakwa je. Kata ikut Nabi Ibrahim. Yahudi ke Kristian ke ada syirik belaka dah tu. Syirik belaka dah. Kafir Mekah pun kata dia anak cucu Nabi Ibrahim, ikut ajaran Nabi Ibrahim juga. Mereka pun buat haji juga semasa jahiliah tu. Buat haji juga, cumanya banyaklah orang betulnya, tapi dia dakwa ikut Nabi Ibrahim. Macam mana nak jadi betul ikut Nabi Ibrahim kalau mereka syirik? Jadi semua ni syirik. Hak tidak syirik siapa? Bukan mau Islam. Hak Nabi kita ajar. Millah Ibrahim itu jugalah yang menjadi ikutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah berdasarkan firman-Nya di dalam surah An-Nahl ini. Baca. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bermaksud, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, hendaklah engkau menurut agama Nabi Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar, dan tiadalah dia dari orang-orang musyrik.
Jadi ayat-ayat 131, 132 dan 133 selepas ini juga jelas menunjukkan millah Ibrahim itu adalah agama Islam. Tadi dia sebut dah, Rabbana waj'alna muslimain, muslim. Muslim dia sebut. Di sini akan datang ni akan jelas lagi. Millah Ibrahim yang dimaksudkan dengan millah Ibrahim tu tak ada lain, agama Islam juga. Allah telah memilih agama ini untukmu. Kerana itu janganlah kamu mati melainkan ini hak lain ni ayat ni kan. Kena baca ni. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب mana ni baca ni. Ni mana? 131 ni. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Situ. Muka suratnya 151. Situ. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Tak apa. Kita kecek semula. Setakat ni baca ni dulu. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Aslim, aslama yuslimu islaman. Islam. Maknanya ajaran Nabi Ibrahim apa Islam. Sebab apa Tuhan suruh Nabi Ibrahim ni aslim. Mana jadi kalau kita nak guna bahasa biasa ni, jadi Islam lah engkau. Gitu. Qala aslamtu, aku Islam dah. Aku terima dah Islam. Mana asalnya menyerah diri kepada Tuhan semesta alam. Lepas tu ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya. Baca-baca Hudzaifah. Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Islamlah, yakni serahkan dirimu wahai Ibrahim. Ibrahim terus menjawab, aku Islam dengan menyerahkan diriku, yakni tunduk patuh pada Rabb Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan agama itu kepada anak-anaknya, juga cucunya Yaqub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Kerana itu janganlah kamu mati melainkan sebagai orang-orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas. Jadi millah Ibrahim itu tak ada lain, iaitu Islam. Jadi orang penganut-penganutnya itu orang panggil Muslim. Kalau ramai Muslimun. Itu jelas waktu itu dalam ayat dia pun. Baiklah kita tengok sini. Firman Allah ini menegaskan bahawa agama Islamlah agama yang dipilih dan direstui Allah untuk manusia. Manusia tidak sepatutnya mati melainkan sebagai orang-orang Islam. Perkara yang sama juga tersebut di dalam dua firman Allah berikut. Baca. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diridai di sisi Allah ialah Islam, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Baca lagi.
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Bermaksud, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia pada hari akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi patutlah Nabi Ibrahim dan anak cucu dia terpesan semua, jangan mati, jangan sekali-kali, la tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati melainkan sebagai orang Islam. Apa yang tekan sangat? Sebab Tuhan tak terima lah agama lain. Tuhan tak terima. Ini dalam dua ayat ni. Demikianlah wasiat. Baca-baca situ. Demikianlah wasiat Nabi Yaqub, bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, wahai orang-orang Yahudi. Adakah kamu hadir ketika Yaqub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang akan kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami tetap akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya jua kami menyerah diri. Jadi hak ni pun anak cucu demon ni ikut silsilah ataupun keturunan Bani Israel pun sama juga ajarannya. Keturunan Nabi Yaqub lah. Israel itu nama lain bagi Nabi Yaqub. Jadi tengok dia pesan. Semua dia kata ikut ajaran Islam lah. Ajaran Islam ke mana? Tauhid. Waktu. Apa siapa dia hak jaga tauhid tu sampai kelah ni molek? Tak ada orang lain selain daripada ajaran Islam. Orang-orang Islam lah. Wa nahnu lahu muslimun. Semua mereka itu Islam juga. Tidak kata Islam ni baru dah. Nabi Muhammad saja baru kenal. Tidak. Lama dah ada Islam ni. Baiklah. Kita tengok di sini pasal terada, tak perlu ada nota ke apa. Itulah satu umat yang telah berlalu. Mereka memperolehi apa yang mereka usahakan, dan kamu memperolehi apa yang kamu usahakan. Begitu tu begitu lah. Dia tu Tuhan kira lah dengan amalan dia, hak dia buat. Kita ni ada. Kena jagalah hak kita ni seterusnya. Hak tak ada lagi buat akan datang, kena jagalah. Jaga agama tu hak paling penting sekali. Jadilah orang Islam yang sebenarnya, dan matilah atas Islam. Perbuatan hak telah lalu tu tak sadut sibuk-sibuk dekat dengan orang dulu. Kira kita. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dia ni ayat ni kita sambung semula lah dah. Ni cerita Yahudi pula, ajaran dia nak suruh jadi Yahudi. Jadi pada sekat tu lah dulu untuk makna ni. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana.